Itu yang jadi orang etis, sebab akalnya masalah. Akalnya bermasalah itu. Bila akalnya bermasalah, itu dia tidak mendapat sesuatu yang Allah ciptakan itu sebagai suatu di sudut keimanan, tapi melihat kepada soal akal semata-mata. Kan sampai mereka orang etis ni tentangnya akal dia memang akal semata-mata. Logik tak logiknya dia, kita tengok pun dia pelik. Kan? Contoh, orang etis bila dia tengok bangunan ni, otak dia, oh bangunan ni ada yang bangunkan. Kalau tak ada, maka bangunan ni tak ada. Otak dia begitu. Otak dia begitu. Logiknya, ada bangunan, ada orang buat. Dia tengok kereta, oh kereta ada. Maknanya ada orang yang buat. Logiknya begitu. Tapi bila dia tengok pokok, dia tengok langit, dia tengok matahari, dia tengok bulan, dia tengoklah, dia akan kata ini semua kejadian semula jadi. Kan kegila nama itu. Makanan kena betulkan sidang jemaah sekalian. Sebab itu takut ni, aku berhenti bagi tak makan Kentucky? Aku tak bagi. Aku bagi tak dia minum ais? Aku tak bagi. McD, walaupun ada koki McD, aku tak bagi. Sebab ingredient yang kami buat pun ada syubhat. Macam mana kalau orang lain buat makanan tersebut, kami yakin dia tidak boleh menyihatkan badan. Kerana banyak pelajar kami bila makan makanan segera, ketika mana kami menubuhkan mahat pada tahun 2001, mereka tak boleh menghafal Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-168. Terima kasih kepada pengerusi surau, merangkap pengerusi majlis juga tadi sekejap, ya. Seluruh ahli jawatan kuasa surau Rawdatul Firdaus, Taman Alam Budiman, yang berbahagia, panel kita yang kita jemput pada malam ini itulah Al-Fadhil Ustaz Suhaimi dan juga Al-Fadhil Ustaz Muhammad Asri. Seluruh kepada muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan tadi iaitulah, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang nyata dan terang bagi kamu. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama-sama pada malam ini melapangkan masa untuk kita duduk dalam majlis forum perdana yang dianjurkan oleh ahli jawatan kuasa surau Rawdatul Firdaus. Tahniah diucapkan kepada semua ahli jawatan kuasa yang berjaya mengadakan majlis forum perdana pada malam ini, dan tahniah juga kepada muslimin muslimat yang dapat bersama-sama dengan kita pada malam ini. Sebagaimana yang telah dimaklumkan tadi oleh pengurusi surau, merupakan ini satu program iaitulah untuk menguruskan badan. 30 hari yang lalu ke atau 3 bulan? 3 bulan yang lalu, ya. Alhamdulillah, panel-panel mana ni pun sehat-sehat semua ni, ya. Kalau yang semua kita tak payah yakin untuk nak bicarakan tentang jaga badan. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita meneruskan forum perdana kita pada malam ini, terlebih dahulu saya perkenalkan di panel kita yang pertama, iaitulah Ustaz Suhaimi bin Ahmad Waqid. Beliau juga merupakan penceramah bulanan di surau Rawdatul Firdaus, jadi kami dah kenal lah Ustaz Suhaimi. Beliau berasal daripada Kapak, Selangor. Pendidikan terakhir di UKM Bangi. Sekarang bertugas di Pejabat Agama Islam Daerah Petaling sebagai pegawai hal ehwal Islam dan juga pendaftar nikah cerai rujuk Daerah Petaling.
Sesuai ke tadi Ustaz Manin Ustaz? Oh ni sihat semua nak kahwin. Okay, alhamdulillah. Sebab dia berkaitan dengan hal ehwal cerai nikah rujuk. Kita nak bincang berkaitan dengan sihat jasmani, sihat rohani. Oh, batin sihat. Okay, InsyaAllah batin sihat dia kata. Okay, baik. Kemudian seterusnya ahli panel yang kedua kita iaitulah Ustaz Muhammad Asri bin Yunus. Beliau merupakan pengasas Maktab Tahfiz Vocational Aman Bistari. Merupakan ex-Motorola Sendirian Berhad. Kemudian ex-Solar Alert Oil and Gas Division. Asal daripada kampung Sungai Ingat, Bandar Banting, Kuala Langat, Selangor. Orang panel, tapi saya ni orang asli Selangor. Saya je orang Kelantan. Boleh kan? Ustaz jangan cakap jauh orang ni Ustaz. Saya tak faham. Cakap Kelantan, abang cakap bahasa Malaysia, insyaAllah saya faham. Baik. Kita bicarakan tentang malam ini berkaitan dengan sihat jasmani dan juga sihat rohani. Kalau kita bicarakan tentang ini, iaitulah merupakan satu pembicaraan yang jarang dibincangkan. Sedangkan Islam mengambil berat berkaitan dengan bab jasmani dan juga berkaitan dengan rohani. Rata-rata yang kita dapati pada hari ini, ramai orang ambil berat berkaitan dengan jasmani, meninggalkan kesihatan rohani. Ini yang kita bincang dalam kehidupan kita seharian. Jadi kita bawa ahli panel kita pada malam ini, insya-Allah kita dapat dengar kupasan daripada ahli panel yang berkelayakan untuk membincangkan berkaitan dengan sihat jasmani dan juga sihat rohani. Jadi kalau tuan-tuan ada handphone di tangan tuan-tuan tu, boleh buka dan ambil catatan ustaz yang bentangkan pada malam ini dan boleh share dengan kawan-kawan kita. Sama ada kawan di pejabat ataupun ahli keluarga kita ataupun kawan-kawan kita di mana alumni itu semua dan sebagainya, kita boleh share. Inilah kita nak biasakan menyebarkan benda-benda yang baik. Kita tak nak ilmu kita ni hanya sampai di sekitar alam budiman saja. Kita nak ilmu kita ni sampai ke mana saja. Melalui handphone yang kita ada, media sosial yang kita ada tu, kita memanfaatkan untuk kita sampaikan. Moga-moga dengan adanya kelebihan keberkatan yang kita bincangkan pada malam ini, ramai di kalangan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di luar sana mengambil manfaat untuk menjaga kebaikan jasmani dan juga kebaikan rohani. Baik, untuk seterusnya panel yang pertama kita pada hari ini itulah Al-Fadhil Ustaz Suhaimi. Beliau akan membincangkan berkaitan dengan satu kata-kata hukama, al-aqlu salim fil jismi salim. Biasa dengar tu. Kau tak biasa dengar juga? Yang selalu dengar kuliah memang dia hafal tu. Al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang waras. Waras tu Jawa. Tumpang itu sebatang kota. Boleh. Akal yang waras, akal yang baik, akal yang sempurna ada pada jasad yang baik. Hasil daripada makanan-makanan yang kita makan. Jadi saya tidak ulah panjang, dipersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan ucapan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waras. Tengok ramai Jawa. Maknanya mindanya waras. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabih al-aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yakni yang sempurna imannya, ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menjadi mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah? Qal
Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad abah. Sadaqallahu wa rasuluh. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Muhammad Amin, moderator forum, sahabat panel, Saudul Fadilah, Al-Ustaz Muhammad Asri Yunus. Ustaz dulu ngaji mana? Mesir. Mana? Dah. Mana? Dalam ni. Dalam ni, surau ni. Hebat kita. Surah. Akal yang sihat, jawab logik. Seterusnya pada pengurusi surau, ahli catatan kuasa, tuan-tuan haji, tuan-tuan puan hajah, para asatizah, guru-guru alim ulama, ibu-ibu, bapa-bapa, anak-anak yang dirahmati dikasihi Allah. Didoakan semoga semuanya sehat, sempurna akal, makannya selesa, makannya dalam keadaan yang selera, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, segala dosa kita diampunkan Allah, dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan kekasih kita yang paling utama, yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di syurga. Amin. Tampaknya baru kita sihat, panel tahu bersihat. Ini ujian pada Allah. Baik. Saya ringkas tuan-tuan, saya ringkas. Pertama, kita berjumpa dalam forum tahniah di atas pengajuan program yang difahamkan. Program pagi tadi lagi ada program diet, sehat dan sebagainya. Alhamdulillah. Dan malam ni pengisian lebih kurang 1 jam. Kita berbicara tentang masalah kesihatan akal, asmati, dan moderator menyebut tadi al-aqlu salim fil jismi salim. Itu bukan hadis ya, bukan hadis Ustaz Abdul. Itu bukan hadis, itu adalah kata-kata hukama. Akal yang sehat, dia akan membawa badan yang sehat. Kalau ilmu psikologi tuan-tuan, akalnya sehat, jiwanya sehat, badannya sehat, insya-Allah tenang hidupnya. Ya, akalnya sehat, jiwanya sehat, badannya sehat, tenang hidupnya, insya-Allah. Tapi kalau akalnya tak sehat, jiwanya terganggu, badannya akan menjadi masalah. Kalau psikologi kata, orang itu namanya orang yang sedang stres. Kalau dibiarkan boleh jadi depres, dibiarkan lagi lama-lama boleh jadi gonjol. Itu jangan main-main. Betul tu. Kalau sini bagus, badan bagus. Betul. Tuan-tuan dengarlah ceramah kesihatan. Kesihatan kita ni sangat terkait rapat dengan cara kehidupan kita. Kan? Sebab itu orang yang kurang sehat, katalah dia demam ke, dia sesama ke, dia kena pucuk di jiwa dia. Pertama, makan jangan tinggal walaupun tak sehat. Sebab dia akan support kekuatan antibody, insya-Allah cepat baik, cepat sehat. Tapi kalau demam sikit, tak nak makan, kan? Diberikan apa-apa pun tak selera, tak nak makan, suruh makan benda yang bubur ke apa, tak mau makan. Tuan-tuan, cairlah, badan dia akan lagi bermasalah, antibody makin lemah, nak sehatnya lambat, silap gaya, penyakitnya lebih parah. Itu yang saya amalkan Ustaz Amin. Saya kalau tak sehat, makannya luar biasa, macam ada saka. Saya Ustaz Amin kalau tak sehat, macam baru ni kurang sehat, saya ajak isteri saya, jom kita pergi muara ikan bakar dekat Pantai Jeram. Saya dah sampai dah? Belum sampai Ustaz. Malam ni kena pergi. Lepas burung tu Ustaz kena order kepala ikan merah tu Ustaz. Panas juga. Kalau demam saya, kepala ikan merah tu di apa nama, dipotong-potong, lepas tu dimasak sup. Memang lupa macam tak sihat. Tu. Tapi ikan tu jangan digosok lah, macam cerita gila-gila tu yang almarhum Hamid Gurga gosok kepala, kemudian dibasuh dengan sabun. Ya? Ustaz ada tengok Ustaz? Tak tengok cerita Ustaz? Belum. Yelah, selalu tengok Quran gitu. Tapi betul. Pujuk tuan-tuan, makanlah tuan-tuan, insya-Allah dia cepat sihat. Sama juga daripada satu sudut, kalau akal kita bagus tuan-tuan, insya-Allah kalau kita bermasalah sekalipun, jiwa kita boleh dikontrol. Ada masalah sekalipun, insya-Allah dia boleh berfikir dengan baik untuk selesaikan masalah dengan baik. Dia jadi stres, tak terlampau pangkat sampai dia jadi depres. Itu saya jumpa kat pejabat tu. Sebab tu kalau kita jumpa klien yang stres-stres,
kita bagi pandangan, bagi cadangan, kita minta dia balik tenang, baru buat fikir timbang balik. Dia tak boleh masa tu terus fikir, nak buat keputusan. Sedangkan dalam keadaan akal dia terganggu, jiwanya terganggu, perasaannya terganggu, tuan-tuan, keputusan yang dia buat 50% salah. Sebab masa tu dia dalam keadaan tidak normal. Ini tak normal, ini tak normal, tubuh badan tak normal. Itu yang akhirnya ada seorang perempuan, dia ada masalah sikit, depres, dia terus keluar rumah. Tinggal suami, tinggal anak. Dia tak fikir, lantak apa nak jadi, jadilah. Kan? Bila dah jadi macam itu, bila dah duduk menung, alamak silapnya saya kenapa? Nampak tak? Pasal apa? Sudah terganggu. Sebab itu tuan-tuan, muslimin muslimat, kita ni beruntung. Allah kurniakan manusia dengan akal yang sempurna. Nabi sebut dalam riwayat Tirmizi, akal ni Allah sebutkan, Nabi sebut Allah mencipta akal ini adalah sebaik-baik ciptaan atau sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan. Itu mafhum hadis. Allah cipta akal, makhluk yang paling hebat diciptakan, yang diberikan kepada manusia. Itu mafhum hadis. Sebabnya kalau akal dia sehat, dia akan menonton kehidupan manusia tu. Macam akal saya sehat, akal ustaz sehat, akal ni berapa minit ustaz? Suka hati saya, akal yang sehat. Sebab kita difahamkan sampai pukul 2 pagi katanya malam ni. Alhamdulillah. Kita balik. Juang anak dua lagi kita balik. Okey. InsyaAllah. Apa aku cakap tadi lupa. Salah. Akal yang sehat. Allah ciptakan akal ni. Kalau akal dia sehat, dia boleh menonton kehidupan seseorang itu dalam kehidupan yang penuh dengan ketakwaan. Tetapi kalau akalnya tak sehat, dia akan terbalik silap gaya, dia akan menonton kehidupan dia menjadi seorang kufur. Buktinya, tuan-tuan, hari ini, sebab tu dalam Quran banyak sangat ayat-ayat cerita pasal bab akal. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, dan sebagainya. Bagi orang yang berfikir, insyaAllah. Tapi kalau orang yang gunakan akal semata-mata, akhirnya tuan-tuan bimbang. Termasuklah dia golongan yang disebut sebagai orang etis, yang tak percaya dengan Tuhan, yang hanya memikirkan sesuatu itu dengan akal yang sangat terbatas. Masalah ni kan? Kalau macam kita orang Muslim yang ada akal, dituntun dengan keimanan, insyaAllah bila kita tengok inna fi khalqis samawati wal ard, kan? Bila kita tengok aja Allah menciptakan langit dan bumi, kita tengok subhanallah, dia akal bagus sebab dipimpin dengan iman. Tapi kalau anggar otak akal orang dipimpin kalau iman, kuilah wong Melayu tapi otak etis. Faham Ustaz Yunus? Ustaz sedih? InsyaAllah, reti. Faham saya? Ngerti. Alhamdulillah. Ustaz Jawa tak? Isa ngomong Jawa. Aku orang Melayu. Oh ya ke? Ustaz orang Melayu cakap Jawa Ustaz? InsyaAllah. Tapi saya nampak Ustaz macam orang Syria pun ada lah. Tadi saya baru beli kunafah. Ada jalan-jalan kat Letes tu, ada kunafah orang Syria. Cakap Arab juga dengan dia lah. Alhamdulillah. Beli kunafah. Belum rasa lagi. Nanti okey tak okey. Itu yang jadi orang etis. Sebab akalnya masalah. Akalnya bermasalah itu. Bila akalnya bermasalah, itu dia tidak mendapat sesuatu yang Allah ciptakan itu sebagai suatu di sudut keimanan, tapi melihat kepada soal akal semata-mata. Kan? Sampai mereka orang etis ni tuan-tuan, yang akal dia memang akal semata-mata. Logik tak logiknya dia, kita tengok pun dia pelik. Kan? Contoh, orang etis, bila dia tengok bangunan ni, otak dia, bangunan ni ada yang bangunkan. Kalau tak ada, maka bangunan ni tak ada. Otak dia begitu. Otak dia begitu. Logiknya, ada bangunan, ada orang buat. Dia tengok kereta, kereta ada. Maknanya ada orang yang buat. Logiknya begitu. Tapi bila dia tengok pokok, dia tengok langit, dia tengok matahari, dia tengok bulan, dia tengoklah, dia akan kata ini semua kejadian semula jadi. Kan kegila nama itu. Tapi minta maaf cakap, betul lah yang Hadir kata semua tadi kan. Kalau misal kata akal yang sempurna, dia akan nampak pasti ada penciptanya. Tetapi bagi orang etis,
dia takkan kata begitu. Ini semua semula jadi. Kenapa tak kata bangunan ni semula jadi? Kenapa tak kata kereta semula jadi? Kenapa tak kata kita manusia ni tahu-tahu zoom jadi orang besar terus, kan? Dia mencitu. Ya, ini bahayanya bila akal yang tidak dituntun dengan iman. Dan hebatnya tuan-tuan, kita ringkaskan, bila akal ini dapat dituntun dengan iman yang sehat, mudah-mudahan tuan-tuan, ini yang kata ulama, pertama dia boleh membezakan sesuatu yang halal dengan yang haram. Ni akal dia boleh fikir. Ya, dia boleh fikir air ini halal diminum, bagus untuk kesihatan, dia boleh minum. Tindakan dia betul, kan? Dia tengok arak ni bahaya, kesannya buruk. Tak ada pun kita tahu orang yang minum arak ini, kita tak pernah kata tak ada manfaatnya, betul kan? Sebab Quran pun dah sebutkan, khamar itu ada dia punya manfaat, tetapi manfaatnya sangat kecil berbanding dengan mudarat. Jadi akal kita bila kata arak tu mudarat, maka dia takkan minum sebab akal dia sehat. Dia begitu, dia boleh membezakan yang halal dengan yang haram. Itu nombor satu, akal dia yang dipimpin dengan iman. Itu yang kita nak, kan? Kalau dalam bab dalam bab pernikahan ni, contoh saya kalau cakap bab kahwin ni, Ustaz, pasal kerja saya ni kerja kahwinkan orang aja. Ustaz nak nikah lagi tak? Alhamdulillah, akal sehat, ya. InsyaAllah saya. Kalau tak ada tuan-tuan, dia gunakan akal semata-mata, dia takkan nampak yang halal, dia nampak yang haram tu pun boleh, kerana semata-mata otak akal dia fikir logik aja. Sebab tu hari ini ada orang jadi imam ni, saya imam, saya gay. Gila tak gila tuan-tuan? Imam gay, bohong cakap saya. Buka handphone sekarang, type sekarang dekat handphone, imam tapi gay. Nanti jumpa imam yang dekat Washington, jumpa kat Australia, jumpa dekat Perancis dan beberapa negara lain. Imam tapi gay. Lepas tu kan, bila dia bersema, adalah kita dengar sema-sema dialog dia kan, ada yang ulama-ulama besar di UK, di US sendiri pun tegur. Dia kata, macam mana you jadi imam, you gay? Satu hal. Lepas tu dia boleh kahwinkan pula laki dengan laki. Alasan dia kata apa? Dia kata Tuhan dah bagi fitrah, keinginan nafsu je kena penuhi. Kalau dia nak dengan laki, gonjol. Landang kalau dia kahwinkan, laki dengan laki dikahwinkan. Apa? Barang benda sama je. Faham apa cerita ni? Pengurusi pak, tu nak lukis. Lepas tu dia kahwinkan perempuan dengan perempuan. Lepas tu dia benarkan orang perempuan jadi imam kepada lelaki. Dia kata kenapa? Kalau orang lelaki boleh, kenapa perempuan tak boleh? Ni akal yang rosak, tuan-tuan. Tapi kalau akal dia sehat, dia tahu bezakan benda yang halal, benda yang haram. Mudah-mudahan. Satu. Dua, akal yang sehat, dia boleh memikirkan keperluan dunia, keperluan akhirat. Tapi dia lebih akhirat sikit. Kan yang Quran apa? Dia kata apa yang Quran tu? Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Betul saya? Ila akhirah sadaqallahu azim. Dunia pun dia kena, akhirat pun dia kena. Tapi ulama dah pesan, kalau engkau kejar dunia, akhirat tertinggal. Tapi kalau kau ambil akhirat, dunia akan bawa sekali, insya-Allah. Dia begitu, akal ini gunakan. Sebab dunia sementara, cukup masa hancur. Jangan kata cukup masa hancur. Kita yang hidup malam ni pun belum tentu kita besok hidup. Ni pengajaran saya dapat pagi tadi, Ustaz. Selalu dah nampak, tapi depan mata sekali lagi. Makcik saya, makcik orang rumah saya, makcik rumah saya pertama, Ustaz, meninggal pagi tadi. Makcik rumah saya yang pertama. Jadi kita pun terfikir, tuan-tuan, Allahu Akbar. Tak tahu lepas ni siapa, kita tak tahu. Kan? Jadi kalau dia nampak yang itu, insya-Allah dia akan lebihkan akhirat. Ya. Dan satu lagi yang penting, akal yang sehat inilah yang akan menyebabkan dia berusaha untuk hidup sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang muttaqi. Kerana itulah darjat yang paling tinggi bagi manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu di segi akal.
Manakala dari segi tubuh badan ni tuan-tuan, secara ringkas ialah, kalau badan sehat insya-Allah kerja seronok, aktiviti apa pun seronok. Pasal apa tuan-tuan? Dalam keadaan kita sehat, insya-Allah ibadahnya seronok. Betul? Kalau kita dah tak sehat, selalu saya sebut, hari ini kita datang berforum ni tuan-tuan, percayalah, ada kawan-kawan kita yang mungkin nak datang tapi tak boleh datang. Sakit lutut, sakit kaki, sakit pinggang, yang slip disc lagi. Ada yang tersadai sekarang kat hospital, masuk dalam grup, alhamdulillah malam ni ada forum. Allah minta maaf lah, saya tak dapat datang, saya dekat hospital. Nampak tak? Beruntungnya kita tuan-tuan, ini tubuh badan yang sehat, dan dalam waktu yang sama muslimin dan muslimat berkaitan dengan tubuh badan yang sehat. Inilah cara bagaimana kita nak berbakti sesama makhluk, sesama manusia untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya, kalau malam ni tuan-tuan sehat, tak sehat, boleh datang forum? Tak boleh datang. Tuan-tuan tak sihat, boleh susun kursi meja kemah ni, disusun untuk berprogram malam ni? Tak. Kalau kita tak punya kesihatan yang baik. Bila kita sihat, insya-Allah semuanya dapat dilakukan dengan baik. Insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Terima kasih. Oh, sorry. Boleh. Alhamdulillah, Ustaz telah pun menjelaskan kepada kita tentang kepentingan menjaga akal dan juga siasat. Salah satu daripada tuntutan, tujuan Allah turunkan syariat Islam ini untuk menjaga akal. Yang berkaitan dengan proses pengharaman arak tu, ada 3 kali ayat yang diturunkan. Kali yang ketiga tu barulah mandatory dah, tak boleh buat apa dah. Memang tak boleh minum dah. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tattaqun. Itu yang Allah sebut dalam ayat Al-Quran. Jadi betapa pentingnya kita ni menjaga akal. Kalau jaga jasad saja tanpa menjaga akal. Jaga akal ni selain daripada kita makan makanan yang boleh mencerdikkan akal, selain daripada itu kita kena tambah dengan ilmu. Kalau cerdik akal saja tanpa ada ilmu, agama Allah SWT itu yang pencuri pandai. Betul kan? Ya. Curi pandai, merompak pandai, pecah amanah, pengubahan wang haram. Itu yang pandai tu. Sebab tak ada iman. Cerdik tapi iman tak ada. Itulah Islam ni, dia menjaga kedua-duanya sekali, tuan-tuan. Jadi kalau kita ambil sahaja zahir sahaja dan kita meninggal yang rohani dia bincang dalam kehidupan kita. Baik, insya-Allah mungkin Ustaz akan sambung lagi selepas daripada sikit sebanyak. Okay? Baik, saya terus kepada panel kita yang kedua, berkaitan dengan soalan kita juga, iaitu berkaitan dengan sihat jasmani dan juga sihat rohani. Soalan untuk Ustaz pada malam ini iaitulah peranan Islam tentang rohani dan juga jasmani. Islam ni diturunkan bukan sekadar untuk mengajar kita cara sembahyang yang betul, bukan untuk mengajar kepada kita cara puasa yang betul, bukan sekadar untuk mengajar kepada kita melakukan amal ibadah haji yang betul, tapi Islam ni merangkumi semua dalam kehidupan kita. Barulah Allah SWT berfirman, Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam semua sekali. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Maknanya kalau kita mengambil semua Islam, lengkap dalam kehidupan kita. Kalau kita ambil sebahagian, kuranglah pincang dalam kehidupan kita. Jadi penjelasan berkaitan dengan peranan Islam dalam membina rohani dan juga jasmani, kita minta Ustaz membuat penjelasan kepada kita. Silakan Ustaz. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, summa awrasna al-kitaba allazi nasfafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah
zalika huwal fadlul kabir. Sadaqallahul azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dikasihi Tuan Moderator kita dan juga Al-Fadhil, Ustaz Suami, dan juga barisan tetamu-tetamu yang datang, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. InsyaAllah Islam yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita dengan dibekalkan Al-Quran yang diberikan kepada kita sebagaimana suratul Fatir juzuk yang ke-22, surah yang ke-35, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan telah didatangkan kepada kamu, kami jadikan Al-Quran yang diturunkan kepada kamu untuk kami berikan kepada orang-orang yang kami pilih di kalangan hamba-hamba kami. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia ini akan terpecah kepada 3 golongan. Satu, mereka akan menzalimi diri mereka sendiri. Yang kedua, mereka ini adalah manusia yang bersikap sederhana. Akan tetapi ada satu golongan, mereka ini akan berada jadi manusia yang terkehadapan untuk melakukan perkara-perkara kebaikan biiznillah, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana yang demikian inilah sebenarnya limpah kurniaan yang maha hebat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita merasa bersyukur kerana ada orang yang hebat jasmani mereka. Mereka boleh angkat batu yang besar, mereka boleh angkat berpuluh kilogram besi, mereka boleh berjalan ke sana ke sini. Akan tetapi sebagaimana yang Ustaz Suami katakan tadi, bila akal mereka tidak bergerak dengan rohani yang baik, maka pada ketika itu mereka tidak boleh mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketahuilah bahawa dalam satu jasad itu terdapat satu segumpal daging, yang mana jika baik daging tersebut, maka baiklah seluruh jasadnya, dan sekiranya buruklah perangai seseorang itu, maka akan buruklah jasad mereka itu sendiri. Jadi hari ini sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah sekalian, kalau orang bertanya masalah rohani dan jasmani manusia, sakit ataupun tidak, jawapannya hari ini secara majoritinya ramai yang sakit berbanding yang baik dan sehat dan sebagainya. Contohlah, tanya Ustaz Suami, kalau mengikut kajian, kadar perceraian, saya dulu ketika mana jadi buat lurah ataupun ketua kampung, di kampung Seri Aman, di Puchong, saya terlibat dalam masalah rumah tangga bila orang report bercerai, itu, ini dan sebagainya. Contohlah 2021, kalau tak tanya dia ada kat sebelah, 1668 perceraian di daerah Petali. Paling sikit orang bercerai tu sahabat bergenam. Maknanya duduk kampung otak tak stres, duduk pekan otak stres. Itu masalah rumah tangga. Masalah hari ini isteri yang berselingkuh, masalah suami dalam rumah tangga pun kesnya melambat. Dan hari ini saya minta maaf cakap, masalah kebobrokan terhadap anak-anak hari ini cukup dahsyat. Yang inilah Islam memainkan peranan supaya jangan kita tergolong dalam golongan yang faminhum zalimun linafsi. Saya tuan-tuan bila pelajar, ibu bapa hantar, Assalamualaikum Ustaz, aku pun jawab, Waalaikumsalam. Ustaz, Mahat ada kosong tak? Aku cakap, ada kosong. Ada pelajar kalau nak masuk, anak lelaki, wedok atau karo lanang. Aku takut ni, dia takut apa? Lanang pun nenek, wedok pun nenek. Aku cakap dengan dia, kenapa akak nak masuk sini? Sebab Mahat tapis aku nenek vocational.
Okey, kalau tak ada vocational, nak masuk juga Mahat. Saya tanya yang pertama, apa masalah kehidupan anak-anak kau? Kadang saya tanya, kenapa budak ni tak dihantar? Oh, dia belum jahat Ustaz, sebab dia baik, aku tak hantar ke Mahat. Kenapa hantar yang ini? Oh, dia dah masalah. Sebab itu saya selalu ceramah kat sini, saya selalu ceramah tempat lain, saya selalu cakap, anak-anak hari ini mempunyai kepelbagaian masalah dalam kehidupan kita. Rohani mereka rosak, jasmani mereka rosak. Tuan-tuan lihat dulu kami main bola. Melantak tuan-tuan, boleh tak patah kaki. Hari ini berapa ramai player tidak dapat dikeluarkan dalam negara kita kerana budak dah tak nak main bola. Dulu kita panjat pokok, terjun dalam air, tak patah riuk, tak lemas tuan-tuan. Hari ini mereka tak panjat pokok, mereka tak berenang. Itu yang bila mereka pergi ke mana-mana dam, mereka pergi ke pantai, terus lemas. Sebab mereka tak ada experience untuk survival dalam kehidupan yang ada pada hari ini. Tuan-tuan tanya, ni aku ada bawa pelajar-pelajar aku, tanya masalah kepelbagaian atau tidak, macam-macam. Umur 10 tahun tak reti masak, umur 18 tahun tak reti masak. Hari ini tuan-tuan, sebab itu kalau orang tanya aku, kenapa tuan-tuan, makanan hari ini kena jaga. Ni saya ada buat roti, boleh rasa roti yang dimasak oleh pelajar-pelajar yang berumur tu, yang paling kecil 9 tahun. Gambar pun ada, yang paling besar ada 16 tahun. Tuan-tuan, saya boleh katakan ingredient dalam makanan yang ada pada hari ini adalah satu ingredient yang masih lagi kami buat sendiri, kami beli sendiri ingredient, kami katakan ada unsur syubhat dalam perkara tersebut. Jadi sidang jemaah sekalian, kalau orang tanya macam mana peranan Islam nak mainkan, saya jawab, ya, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Kita semua sebagai umat Islam kena jadi leader. Kita kena jadi manusia yang terbaik untuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala boleh mengubah secara, kalau Ustaz kata tadi, ya ayyuhallazi amanu dukhulu fisilmi kafah. Makanan kena betulkan sidang jemaah sekalian. Sebab itu takut ni, aku berhenti bagi tak makan Kentucky? Aku tak bagi. Aku bagi tak dia orang minum ais? Aku tak bagi. McD, walaupun ada token McD, aku tak bagi. Sebab ingredient yang kami buat pun ada syubhat. Macam mana kalau orang lain buat makanan tersebut, kami yakin dia tidak boleh menyihatkan badan. Kerana banyak pelajar kami bila makan makanan segera, ketika mana kami menubuhkan Mahat pada tahun 2001, mereka tak boleh menghafal Al-Quran. Body mereka tak kuat dan sebagainya. Sebab itulah kita haramkan makanan tersebut. Jadi dalam Islam, peranan yang wajib kita mainkan ialah kita jadi pencipta, bukan pengguna. Saya banyak cakap dengan tuan-tuan kan, bila mana hari ini tuan-tuan ajar anak wajib masak. Kesian bang, dalam kursus-kursus perkahwinan, dalam majlis-majlis perkahwinan, menantunya tidak reti masak bang. Reti masak kena ragging hari ni bang, sebab reti masak. Macam-macam masalah berlaku pada hari ini. Itulah maknanya, kalau kita boleh jadi pencipta, maka saya yakin inilah peranan yang dimainkan oleh orang Islam untuk mengubah persepsi kehidupan kita agar menjadi sihat. Tuan-tuan tengok Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab, ya, dalam Maulidur Rasul tidak diberikan peranan oleh Abdul Muttalib untuk menjaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana tubuh badan Abu Lahab rosak. Walaupun dia leader, dia minister di bumi Mekah, tapi Abdul Muttalib tidak memberikan amanah kepada Abu Lahab kerana dia kaki weng. Kenapa tak bagi dijaga oleh bini Abu Lahab? Bini Abu Lahab kau tahu je lah, kaki rungging. Bini Abu Lahab pun kaki function. Bini Abu Lahab pun kaki ni. Jadi untuk menjaga Nabi SAW pun, maka tidak dibenarkan supaya tidak dirosakkan baginda Nabi SAW. Jadi
bila Nabi menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu peranan yang dimainkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tubuh badan manusia ini menjadi cantik, maknanya halalan tayyiban adalah salah satu daripada peranan yang wajib dimainkan oleh umat Islam untuk tubuh badan mereka menjadi sihat. Sebab itu tuan-tuan, kenapa doktor kaji kulu washrabu? Kenapa tak minum dulu baru makan? Dalam Al-Quran, makan lepas tu minum, bukan minum lepas tu makan. Makan kenapa suruh duduk, tidak boleh makan berlari. Kencing kenapa disuruh duduk, kenapa tak disuruh berdiri. Ingat bersugi, kenapa itu disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana ini peranan yang dimainkan, kerana dia boleh merosakkan rohani dan jasmani kita. Okey, sirah tuan-tuan. Ini peranan Islam. Hancur kerajaan Bani Abbasiyah di tangan tentera-tentera Mongol daripada kalangan Hulaguhan. Yang minit lagi tak boleh Tuan-tuan tengok ya. Apa peranan yang dimitingkan, yang dimesyuarakan oleh Hulaguhan untuk menjatuhkan kerajaan Bani Abbasiyah yang dijaga oleh Sultan Mu'tasim Billah? Ialah katanya nak jatuhkan umat Islam, kena bagi makanan yang haram kepada mereka. Sebab itu saya pernah tuan-tuan ketika saya menuntut di Darul Atik Kuala Kubu, tadi Ustaz tanya ya, di mana mengaji. Kemudian aku mengaji di Mara. Kemudian aku kerja dalam bidang mechanical engineering ya, di Motorola sebagai mold and die maker. Ingat tuan-tuan, almarhum Ustaz Ghazali Hasbullah ya, ketika satu tamrin di Tanjung Malim ya, dia mengajak saya selepas pada waktu kuliah subuh ya, yang diberikan oleh beliau, bila mana kami mengatakan ulama tidak mengenal daging babi dan daging anjing dan daging yang tidak disembelih dengan cara yang halal. Sebab itulah hati mereka menjadi rosak. Kami gelap. Tiba-tiba diajak kami pergi pasar Tanjung Malim. Aku disuruh beli ayam 2 ekor. Sebab aku kalau dalam tamrin, kalau dalam program di pondok, aku suka jadi tukang masak. Sebab syuru tepat. Kalau jadi anak murid, syuru lambat. Jadi sidang jemaah sekalian, dia bawa saya ambil ayam 2 ekor. Kemudian dia kata, ada ayam tak yang mati tidak disembelih? Kemudian dia pergi ke belakang kedai, ambil ayam tu sekor, bawa balik. Aku cakap orang tua ni, Abu Ya tau, dia paling keras tau ya. Dia kalau ceramah, kau datang, dia datang, kau datang, dia datang dulu, kau datang lambat. Kau tengok dalam ceramah 10 minit dia tiba jemaah. Almarhum, hebat tak hebat? Dan ingat ketika melalui satu toke menjual daging babi, dia pergi dekat daging babi, dia kata dia nak daging babi 1 kilo. Aku pun, ya Allah, orang tua ni apa nak dia buatnya daging babi. Sampai Cina tu kata, gua punya atuk jual babi, gua punya bapak jual babi, gua jual babi, tapi ini lu yang first time Melayu beli babi. La ilaha illallah. Hari ini melambat Melayu kata babi boleh dimakan. Ingat sidang jemaah sekalian, ini pengajaran kepada kami setelah kami ketawakan ketika mana kuliah subuh mengatakan jatuhnya kerajaan Bani Abbasiyah oleh kerana sistem pemakanan yang tidak sihat yang berlaku kepada umat Islam. Jatuh kerajaan. Lalu dia balik, dia kata ambil periuk ni, okey, dia taruh kari, dia taruh santan, dan kemudian dia suruh belah. Dia kata, aku tak suruh makan babi betul? Siang babi boleh? Boleh. Daging dipotong-potong-potong-potong, dimasukkan ke dalam satu periuk. Ayam yang sudah disembelih sekor, ayam tidak disembelih sekor, daging babi, dan dimasukkan ke dalam periuk tersebut. Kemudian dia ambil, dan ini tarbiyah kepada kami supaya jaga makanan agar rohani dan jasmani kita tidak rosak. Dan ketika itu dia kata, kau kenal tak daging ayam dengan daging ayam yang tak disembelih? Tak kenal, Tuan Guru. Aku panggil dia Abu Ya. Daging babi kau kenal? Tak kenal. Macam inilah yang aku ajar dalam kuliah subuh, supaya kamu menjaga makanan agar hati kamu tak rosak, jasad kamu tak rosak, dan kehidupan kamu tidak dirosakkan. Kerana punca umat Islam rosak pada hari ini adalah sistem pemakanan yang tidak dijaga oleh ummah pada hari ini. Dan kemudian kami katakan, ya Allah, betul kami tak kenal Abu Ya.
Macam tu gak tadi kau ketawa bila mana kuliah subuh, kau gelakkan aku. Hari ini, kalau hari tu kau boleh cerita apa punya ulama tak tahu antara daging dan sebagainya, maka pada hari ini, lahirkanlah para alim ulama yang ada pada hari ini, kenal apa itu nak mengajar manusia agar rohani dan jasmani mereka sihat. Dan ketika itulah barulah kami tahu asal usul cerita jatuhnya kerajaan Bani Abbasiyah apabila para alim ulama dibawa oleh Muhammad Umayyiduddin Al-Alqami, dibawa oleh Raja Mustasim Billah, ulama duduk kemah satu, Perdana Menteri AJK, JKK satu kemah, dan raja-raja di satu kemah. Satu kemah, Guahan dan Hakuhan, salah seorang daripada panglima tentera Mongol, dia kata, wahai para alim ulama di Baghdad, apakah kamu rasa makanan yang kami sediakan sedap? Dia kata sedap. Dan ingat, dia kata lepas tu, mulai hari ini, dalam tempoh 40 days from now, kerajaan Baghdad akan jatuh ke tangan Hulaguhan. Allah, ulama waktu tu bergaduh sampai berperang, berbunuh-bunuhan, dan mereka tidak dibenarkan bawa senjata. Ini umat Islam, tuan-tuan. Ini kau tengok ni nanti, kutu ulama, kutu apa, dia start dah 5 bulan ni. Ini pun dah start dah. Ya? Dan ingat sidang jemaah sekalian, bila mana jadi macam tu, pada waktu itu, rupa-rupanya dengan makanan, negara umat Islam boleh tumbang. Dengan makanan, rumah tangga umat Islam akan tumbang. Dan bayangkan penyakit yang ada pada hari ini. Tuan-tuan jangan pandang besar tu, tuan pandang kecil. Hari ini berapa ramai anak-anak yang balik daripada sekolah, daripada asrama, duduk dalam bilik, mak hantar nasi ke depan pintu bilik. Anak leka main handphone sampai tak ingat benda lain. Dan minta maaf cakap, tuan-tuan, ini satu pengalaman kami. Nasi bungkus, itulah tempat yang membuang air besar. Berak lah, takutnya berak terus senang. Dia berak dalam tu, tak keluar bilik. Allahu Rabbi. Ini penyakit, tuan-tuan. Bila dia rosak hati, dia rosak tubuh badan. Dan hari ini kita tengok ramai manusia tak sihat. Sebab itu saya katakan, satu orang ni dia kena kencing manis, dia kena darah tinggi, dia kena jantung. Saya katakan, insya-Allah sujud yang lama. Ingat ya, Nabi SAW sujud Nabi lama, bukan sujud Nabi macam mematuk ayam, mematuk beras. Kerana dekat situ dia ada satu latihan untuk jasmani dan rohani kita. Ketika rukuk, betul-betul pegang kat lutut straight, tuan-tuan. Lepas tu rasa lutut ni, dia akan rasa, ya Allah sedapnya lutut. Sujud, tuan-tuan. Sebab itu Nabi bina rohani, bina jasmani, qiyamul lail tidak ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa peranan Islam? Ialah kamu sebagai seorang manusia, kata Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Fatir ayat yang ke-32, yang mana Allah mengatakan, jangan jadi manusia yang faminhum zalimun li nafsi, jadilah manusia yang wa minhum muqtasid. Ya, kita tak boleh jadi yang terbaik, jadi orang yang pertengahan. Ya, tapi kalau boleh, tuan-tuan, apa yang saya bawa pada malam ini, kami buat roti sendiri, kami uli sendiri. Tuan-tuan rasa malam ni, inilah yang kami nak lahirkan. Mudah-mudahan saya tak katakan kepada anak saya, engkau buat roti. Ustaz akan katakan, kamu kena cipta tepung untuk buat roti bagi menyelamatkan umat Islam. Sebab itu Ustaz pergi Bangkok, tengok biskut yang kita makan, yang kita ada pada hari ini, kita tengok dia keluar daripada satu tabung ni, dia boleh keluar wafer, dia boleh keluar Oreo, dia boleh keluar ni, daripada satu produk yang namanya tepung. Hari ini melambat market mereka jutaan ringgit pada satu hari, kerana adanya umat, adanya rakyat Thailand yang menjadi tauke untuk menghasilkan biskut yang dia makan pada hari ini. Jadi itulah yang kami nak. Itu baru roti. Mahat aku ada 17 bidang. Saya tak bukan nak kau jadi pomen kereta, Ustaz nak kau jadi engineer yang cipta kereta. Hari ini kami buat latihan hardware.
Kami tak nak, saya dah beritahu, jangan masuk aja pintu, ini produk Cina, ini produk orang kafir, ini produk ni. Kita nak hari ini, macam mana saya nak cipta tombol pintu. Saya nak cipta, nak pergi cari pasir sendiri. Saya nak cipta atap sendiri. Kerana pada hari ini boleh dikatakan 80% bidang pembinaan masih lagi dikuasai oleh non-Muslim dalam negara kita. Rakyat kita ada dah 20%. Sebab itu kami ada persatuan Muslim dalam bidang kontraktor dan hardware. Dan kita cuba untuk menjadi insan umat Islam. Dan inilah peranan yang kita kena mainkan. Baik daripada pihak kerajaan. Jangan fikir tentang rasuah, jangan fikir tentang tu. Fikir nak jadi leader after PRU 15 ini, nak mengubah manusia rakyat Malaysia menjadi pencipta, bukan menjadi pengguna. InsyaAllah, saya yakin kalau kita menjadi pencipta dalam keseluruhan kehidupan yang kita lalui, kita boleh kuat rohani, kita boleh sihat jasmani. Dengan syarat yang kedua nanti saya akan terangkan bagaimana untuk kita rapatkan diri dengan Allah. Jasmani kuat, rohani kuat, Islam pasti akan memerintah dan akan menjadi kuat. Wallahu a'lam. Bismillah. Alhamdulillah. Tak puas kan? Tak puas kena jemput khas semua. Ustaz, itu cerita berkaitan dengan bab makanan ni. Nabi Adam AS pun tergoda dengan makanan, menyebabkan dia terkeluar daripada syurga. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Allah sebut jangan kamu menghampiri pokok. Tapi nak cerita pandainya iblis ni, fa azallahuma asy-syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Dia goda Nabi Adam dengan isteri dia supaya menghampiri pokok tersebut, dan dia dikeluarkan oleh Allah SWT daripada syurga. Inilah cerita sebagaimana yang Ustaz sebut. Saya dapat rangkumkan di sini bahawasanya sumber kewangan yang kita gunakan untuk beli makanan, pastikan sumber kewangan yang baik, sumber kewangan yang bersih daripada perkara-perkara yang haram dan juga syubhat. Inilah yang makanan kita beli untuk anak isteri kita akan membentuk peribadi yang baik. Sebab makanan yang kita makan itu boleh jadi raja, boleh jadi baja, ataupun boleh jadi racun. Racun itu bukan sekadar untuk sakit pada luaran semata-mata, tapi dalaman rohani kita. Nak tengok isteri yang solehah, kita bawa balik sumber makanan yang baik. Si isteri nak tengok suami yang soleh, masaklah makanan-makanan yang baik untuk si suami dia dengan anak dia. Sebab faktor makanan inilah yang menyebabkan hari akhirat juga Allah sebut, iaitulah mana-mana daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka neraka lah lebih utama. Jadi sebab itulah makanan. Pengalaman yang Ustaz cerita berkaitan dengan di pondok, saya pun di pondok juga berkaitan di Kelantan Ustaz, pondok Sungai Durian. Arwah ayah kepada Abu Anas Madani. Memang dia jaga makanan. Kalau tak jaga makanan, hafal, payah nak ingat. Kalau ingat pun cepat lupa. Itu di antara kesan daripada kita mengambil makan makanan, bukan kata haram semata-mata, daripada sumber pembuat yang tak jaga agama. Seperti tak solat, tak tutup aurat, bercampur gaul di antara lelaki dan perempuan. Ini yang menyebabkan rosak rohani kita. Jasad okey. Sebab tu orang boleh berbasikal sampai 20 km, tapi nak mari masjid tak sampai 5 km pun. Tak sampai. Orang boleh tengok handphone, TV dan sebagainya 2 jam semua, tapi nak tengok Al-Quran 2 minit pun susah. Bukan masalah sakit jasad, tapi sakit rohani. Itulah Islam mengambil berat berkaitan dengan penjagaan rohani. Bagaimana yang Ustaz baca maksud hadis itu, di dalam daging kita ni, tubuh kita ni ada seketul daging. Baik daging tersebut, maka baiklah anggota dia. Tak baik daging tersebut, maka tak baiklah anggota. Nabi tunjuk kepada ala wahyal qalb. Itulah dia hati. Nak menunjukkan kepada kita, penjagaan hati itu lebih penting daripada penjagaan jasad. Bukanlah kata jaga jasad ni kita ambil main mudah, ambil berat juga. Tapi nak cerita tentang hati inilah yang merupakan sumber utama untuk kebaikan juga keamanan dalam dunia dan keluarga kita dan sebagainya, masyarakat. Nah, inilah Islam mengambil berat berkaitan dengan makanan. Jadi kita terus kepada pusingan yang kedua. Kita akan dengar pula daripada Al-Fadhil Ustaz Suhaimi akan menceritakan kepada kita bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menjaga akal juga dan jasad melalui makan makanan, minuman-minuman yang dia minum.
cara Nabi kita makan, cara Nabi kita minum, InsyaAllah akan dikupaskan oleh Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Dan 7 minit. Tak sempat, tak cukup. Boleh, cukup 5 minit pun okey. Nak tengok ramai dah syahid. Terima kasih Fadhil Ustaz Amin, moderator kita, Fadhil Ustaz panel kedua. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya, kita masih lagi dalam forum sembang santai. Nampak tadi dah diedarkan roti ke? Dah. Jemput makan lah ya. Ya Allah dia boleh. Sambil mendengar. Boleh. Ustaz punya ada. Saya punya ada. Hantar sekarang. Saja Ustaz. Terima kasih, mudah-mudahan barakah. Kita doakan orang yang memberi itu akan lebih bertambah rezekinya. Amin. Mana qasad balun bisadaqah. Kata Nabi, tidak akan berkurangan sedekah ya, harta kita dengan bersedekah, insyaAllah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi berkat rezeki kita. Lagi bagus kita bersedekah, lagi bagus rezeki yang kita dapat. Ya, kalau Ustaz hari ini bagi roti, isinya apa Ustaz? Roti kita Ada Nutella. Oh, ada Nutella. Oh, Masya Allah. Akan bertambah lagi rezeki insyaAllah. Ya, insyaAllah tambah rezeki, tambah isteri saya. Wes telur. Baik. 5 minit aja. Saya 5 minit aja. Allah sebut dalam Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Adalah sesungguhnya bagi diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang terbaik buat kita. Bukan dalam soal ibadah semata-mata, tapi seluruh kehidupan Nabi SAW itu adalah contoh yang paling bagus. Hatta yang kita bincang hari ini, nak jaga akal, nak jaga jasmani, pun Nabi kita. Secara ringkas tuan-tuan, Nabi pesan, Nabi ajar kat kita, kalau nak jaga akal, yang selalu kita dah dengar lah, Ustaz tadi pada sebut dah, kan? Jaga Quran, ya? Quran ni yang kena jaga. Quran ni memang kena jaga. Dan kalau boleh baca selalu, dihafal lagi bagus. Sebab insya-Allah ta'ala dengan izin Allah, orang yang ada Quran, otaknya hafal dengan Quran, insya-Allah dia tidak akan kena penyakit demensia ataupun penyakitnya nyanyuk. Ya, tahu penyakit nyanyuk Tahu kan? Penyakit nyanyuk ni dia ada simptom dia lah. Simptom dia, satu, dia mudah lupa. Benda yang baru buat, dia lupa. Cik, dah sarapan. Dah, makan apa? Padahal makan roti Ustaz lagi tadi. Dia tak lagi. Baru, dia memang tak boleh ingat. Dan sifatnya itu berterusan. Baru dia buat, tapi dia tak ingat. Cik, balik daripada mana? Tahu daripada mana? Dia tak tahu. Padahal mungkin dia baru balik daripada berjalan dan sebagainya. Dia tak boleh fikir. Sian orang. Yang kedua, orang yang mana dia ialah akalnya dah tak sihat. Dia otaknya tu dia dah tak boleh berfungsi dengan baik. Dan otaknya kan, sistem badan kita kan banyak dipengaruhi, dikawal oleh otak kita. Tapi dia dah tak boleh lah. Dia tak boleh kawal sistem kehidupan, sistem badan dia. Nanti yang sampai peringkat kalau dia buang air berata-rata macam itulah. Betul ya? Kemudian satu lagi yang paling ketara, hilang perasaan malunya. Malu dah tak ada dah. Ya, sian malu dah tak ada dah. Itu yang dia boleh bercakap benda-benda yang kita rasa aib, dia cakap benda biasa. Kita tak boleh marah dia. Sebab otak dia dah tak boleh fikir dah. Sampai peringkat kalau dia tidak berpakaian sekalipun, dia tidak akan rasa malu. Pasal apa? Malunya sudah tidak ada. Dan kesan yang paling besar lagi orang yang kena penyakit ni tuan-tuan, iaitu apabila dia sudah tidak boleh mengakses kehidupannya dengan kehidupan yang normal seperti biasa. Maksudnya sampai peringkat orang yang duduk dengan dia pun dia dah tak kenal siapa. Isterinya pun dia tak tahu siapa. Anak dia pun dia tak kenal siapa. Suaminya pun dia tak boleh kenal siapa. Dia tak boleh akses. Hatta nama dia sendiri pun dia tak boleh ingat. Dia bahaya sikit. Betul, salah satunya Quran itulah penawar insyaAllah. Dari segi jasmani ni tuan-tuan, Nabi ajar kita, kalau boleh kita start malam ni kita buatlah. Nombor 1, tidur yang cukup. Itu je. Orang dewasa, bayi kita berapa jam paling kurang? Berapa jam? 5 jam. 6 ke 8 jam sudah memadai. 6 ke 8 jam.
Kalau baby, dia akan kerjanya tidur je. Jadi kalau tuan-tuan kerjanya tidur je, baby lah tu. Ya? Baik, tidur. Dan kita tahu Nabi satu hari tidur berapa kali? Tidur berapa kali? 3. Betul kan? Betul kan? Angguk je, dah malam ni kan. Aku tanya, aku jawab. Aku tanya, aku jawab. Angguk je. Jam boleh mana? 3. Satu, waktu malam kita lah. Maknanya Nabi lepas Isyak kata apa, balik Nabi akan tidur. Satu. Yang kedua, waktu qailulah. Tuan-tuan kena tidur, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, kalau di Jepun, kita tahu sampai mereka pelajar-pelajar ni, bila tengah hari, mereka pastikan akan tidur. Dan kalau boleh, tidurnya itu dalam keadaan berbaring sempurna. Tidur kat kerusi pun sebenarnya sangat tidak bagus. Untuk terlelap sikit boleh. Tapi tidurlah baring yang sempurna. Untuk membantu pengaliran darah sampai ke otak. Itu yang Nabi SAW buat. Qailulah waktu tengah hari itu. Ya, beberapa minit sebelum zuhur. Kalau zuhur pukul 1, 12.30 tidurlah sebentar. Tapi kalau daripada 12.30 tidur sampai 7 malam, itu namanya innalillah, bukan qailulah. Tidur ya? Okay. Yang ketiga, bila Nabi tidur, Nabi bangkit tidur 1/3 malam, Nabi akan bangkit dan Nabi akan diam dan Nabi akan tidur sebentar lagi sekali sebelum waktu subuh. Ini 3 keadaan. So kita kena ikhtiar tidur. 1. Yang kedua, tuan-tuan, Nabi ajar kalau boleh bangkitlah sebelum waktu subuh. Jangan bangkit lepas subuh dan subuh yang agak lewat. Bangun pukul 7, sampai paling dahsyatnya sampai langsung tak subuh. Ini sangat tidak bagus. Sebab kita tahu bila kita bangkit dalam subuh, insya-Allah Ta'ala badan kita sangat bagus kerana salah satunya paru-paru kita dapat mendapat oksigen yang bagus. Mereka je, 3 minit je. 3, tuan-tuan, Nabi ajar kita supaya menjaga kebersihan. Pakaian, makan minum, tempat tinggal, jagalah dengan kebersihan untuk mendapatkan kesihatan. Sebab kalau tuan-tuan rumahnya kotor, apa pun kotor, kita tidak akan merasa kesihatan yang baik. Sebab kotor, bakteria dan sebagainya. Jagalah kebersihan. Yang ada isu basuh tangan. Lepas kita pandemik kan, COVID sampai mereka kita kau cuci tangan betul-betul, sanitizer dan sebagainya. Pasal apa tuan-tuan? Nak jaga kebersihan. Okay, itu yang Nabi lakukan. Dan seterusnya tuan-tuan, Nabi makan dalam keadaan yang cukup. Kita biasa dengar Nabi makan mana kalau berhenti sebelum kerja. Kata gitu je. Itu yang kita ajar. Nabi ajar. Dan Nabi ajar yang sekarang viral, tuan-tuan, makan buah dulu sebelum makan makanan yang lain. Cuba dipraktikan. Yang kita sekarang ni kebanyakan nak ikut cara orang-orang bukan Islam. Prosedurnya hujung sekali baru makanan buah-buahan. Ini salah. Jadi start malam ni kalau ada program makanan mesti dimulakan dengan buah kalau ada dulu. Sebab ada seorang penceramah tu, siapa dia sebut kan? Dia kata, sesiapa yang makan buah dulu sebelum sarapan, makan buah dulu sebelum makan tengah hari, makan buah dulu sebelum makan malam, InsyaAllah tidak akan kena penyakit. InsyaAllah. Siapa yang sebut tu? Siapa? Iya. Yang sebut siapa tadi? Saya baru Dr. Fadilah. Stres aku balik. Betul Dr. Fadilah kata. Jadi kita ikutlah yang Nabi buat. Nabi kan makan buah. Kita pun makan buah lah. Standard lah. Nabi makan buah apa? Temikai, apple, limau, pisang, anggur, labu. Ini buah-buah yang biasa kita dengan Nabi makan. Harus kita ikut. Boleh insyaAllah. Itu cara Nabi. Dan seterusnya tuan-tuan, Nabi biasakan dengan banyak berjalan. Berjalan. Sebab itu tuan-tuan, saya beritahu ya, kalau siapa pergi umrah, contohlah pergi umrah, pergi haji, tuan-tuan makan banyak, makan je lah, jangan susah hati. InsyaAllah tuan-tuan, kita makan banyak mana pun, InsyaAllah, kerana kita banyak berjalan, makanan itu dapat di mana dalam badan tu dia tidak macam kita kat sini lah. Ya, tu yang jadi badan kita besar, badan kita itu overweight dan sebagainya, macam-macam lah. Ya, dapat PJK lagi. Faham tu? Tahu PJK? Tak faham sudah. Bawa faham je lah. Tu yang surau ni buat program cepat kurus. Tu ya. Apa program apa? Diet dia. Tak bagus tu.
Tu kan? Itu yang Nabi berjalan. Sebab tu tuan-tuan, minimum lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak percaya, kalau tuan-tuan pergi umrah, jangan kata duduk hotel yang jauh Ajat. Kan? Kalau belakang tu sampai Makarim Ajat, duduk dekat hotel apa nama tu lagi, Rahana dan sebagainya, itu jauh dah tu. Kan? Kalau yang haji duduk dekat Jandaria tu, jauh dah tu. Tuan-tuan duduk area tu je. Kat sofa, hotel Makkah Tower, duduk sebelah-sebelah tu. Tuan-tuan daripada pagi sampailah tuan-tuan tak tidur, tuan-tuan berjalan sana sini sana, lebih daripada 10,000 langkah. Lebih tuan-tuan. Sebab tu kalau kita makan banyak sikit pun tak ada masalah, sebab kita banyak berjalan di sana. Tiap banyak Gua Hira, banyak Gunung Kinabalu. Sana mana Gunung Kinabalu? Di sini. Itu pun ada yang anggur juga Gunung Kinabalu. Kan? Pasal apa tuan-tuan? Dia banyak makan. Tapi itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Hatta kalau Nabi berjalan dengan isteri, dia boring kat rumah. Bahasa sebenarnya, Aisyah, jom kita jalan-jalan. Nabi berjalan isteri, keluar rumah, berjalan Kota Mekah. Bagus tu. Jadi tuan-tuan pun betul. Yang nak program daya ni cadangkan. Balik, rehat, pukul 11, pasal-pasal jalan dengan isteri. Jalan ke sini, jalan sampai Sialam, ya, jalan kaki sampai ke Bero, sampai sini pengsan. Tu ya. Dan jangan lupa daripada segi aktiviti untuk kesihatan jasmani, kata Nabi, alimu auladakum. Pertama apa dia? Ar-rimayah. Yang kedua warakubul khail, dan ketiga wasibahah. Kata Nabi SAW, ajar anak-anak kamu, termasuk kita juga, pertama dengan apa dia? Memanah. Ni bagus untuk ni. Ya, tuan-tuan kaji, orang kaji. Sebab tu orang kaji. Nabi kita ni hebat tuan-tuan. Orang kaji. Sampai sekarang apa Nabi buat, apa Nabi cakap, dikaji. Sebab tu sampai peringkat memanah pun. Kenapa Rasulullah suruh memanah? Rupanya bagus untuk otak dan mata. Kekuatan tuan-tuan sangat hebat. Ya, tak sempat dah. Saya ada 2 minit lagi. Kemudian diajar naik kuda. Kenapa? Tuan-tuan, siapa tak pernah naik kuda, kena naik. Saya tak selalu, tapi ada pengalaman naik kuda macam mana, pengalaman naik unta macam mana. Adalah pengalaman. Ibu-ibu, kuda ada gear tak? Kuda ada gear tak, Bu? Ada. Yang jawab, ada ibu yang jawab. Ada. Gearnya kat mana? Terkelip. Ada gearbox ke? Yang kaki kita tu, yang kita hentak dekat perutnya tu, hati-hati, itulah gearnya. Kalau kita sepak, jangan begitu. Sebab tu nak hentak pelan-pelan. Gitu. Dah, beli kuda malam ni, tak sibuk. Tu, naik kuda rupanya Masya Allah. Yang selalu naik tuan-tuan, otot-ototnya akan kuat. Hebat rahsianya. Dan satu lagi berenang. Ini Nabi ajar. Jadi ini semua cara-cara yang Nabi ajar, tunjuk pada kita, supaya bahasa mudahnya badan kita dalam keadaan sehat. Dan yang terakhir tuan-tuan, saya nak kongsikan sikit masalah apa nama tadi yang dementia tadi tu kan. Kalau mudah-mudahan jangan sampai kita kena lah. Kalau ada simptom-simptom, diajar tuan-tuan, ada beberapa ayat Quran yang mungkin boleh diamalkan, kita kongsikan. Pertama, yang ada simptom, supaya jangan sampai kena ikhtiar kita, ya, Quran, Syifah, tahu insyaAllah. Tok Guru kita ada sebelah. Tok Guru pun ada sebelah. Ya, pertama surah Az-Zumar ayat 24 sampai 37. Ya, 24 sampai 37. Yang kedua, surah Al-A'raf ayat 43 hingga 56. Ya, 43 hingga 56. Seterusnya surah Al-Hajj ayat 73 sampai 78. Yang keempat, surah An-Naml, surah Semut 71 sampai 93. Ya, 71 93. Kemudian surah As-Saffat ayat 22 sampai 47. Surah As-Saffat 22 47, dan surah tu lagi surah Yasin 7283. 7283. Jadi kita baca selalu tuan-tuan. Lama-lama hafal nanti. Lama-lama hafal. Ada di antara kita yang fokus baca surah Yasin 24 jam? Tak ada. Ada memang ada lah yang hafalkan surah Al-Mulk tu kan, yang kita orang biasa ni, ada tak kita apa? Tak ada. Tapi tiap malam baca, lama-lama surah Yasin, walaupun kita tak hafal, tapi orang baca kita boleh follow sampai habis. Surah Al-Mulk kita boleh baca, kita boleh hafal, follow dengan baik.
Pasal apa tuan-tuan? Selalu diulang. So saya cakap itu saja tuan-tuan. Terima kasih, mohon maaf salah silap saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit sebanyak perkongsian berkaitan dengan cara Nabi kita Muhammad SAW menjaga akal bila ibadah. Dapat lanjut lagi Syama'il Muhammadiyah. Ya, ada disebut. Beli kitab Syama'il Muhammadiyah. Cara mana Nabi kita Muhammad SAW makan, gaya hidup Nabi kita Muhammad SAW. Boleh kita contoh. Kita dapat beli satu tinggal ke rumah, baca lepas sembahyang depan anak-anak dan isteri. Moga-moga bermanfaat. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menjaga kebaikan dalam kehidupan jasad dan juga rohani. Baik, untuk seluruhnya sebagaimana yang Ustaz cerita tadi, peranan Islam dalam menjaga rohani, jasad dan juga rohani. Sekarang ini kita nak kepada soalan yang seluruhnya yang terakhir lah. Sekiranya kita ni dah memang suka dah nak mengubah rohani kita ke arah yang lebih baik, dan Islam juga ada penawar dia untuk mengubah. Biasalah kita dengar di kalangan kita kan, Ustaz, bagaimana nak sembahyang kosong? Kita nak sembahyang kosong. Ustaz ni beritahu macam ni, Ustaz ni beritahu macam ni, Ustaz ni beritahu macam-macam pendapat Ustaz bagi. Okey, jadi kita dengar pada Al-Fadhil Ustaz untuk cerita perkara yang boleh mengubah rohani kita ke arah diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. InsyaAllah round yang kedua, InsyaAllah mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah dan kita diberikan kesihatan yang baik. Saya nak petik daripada satu hadis Nabi SAW. Ada 10 perkara. Saya bacakan semua. Saya tak boleh ulas semua, sebab ini kena 2-3 hari kuliah baru jadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal Qur'an ma'dubatullah faqbalu ma'dubatahu mastata'tum. Inna hadzal Qur'an hablullah wan nurul mubin wasyifa'un nafi'. Usmatun liman tamassaka bihi wa najatun liman ittaba'ah. La yazighu fayasta'tib wa la ya'waju fayuqawwim wa la tanqadi ajaibu wa la yakhluqu min kathratir rada. Utluhu fa inna Allaha ya'jurukum ala tilawatih kullu harfin 10 hasanah. Ama inni la aqulu lakum alif lam mim harfun walakin alifun wa lamun wa mimun. Ini 10 perkara yang diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apakah peranan yang boleh mengubah kehidupan rohani dan jasmani kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang pertama, tidak lain dan tidak bukan, ayo kita martabatkan Al-Quran yang ada dengan kita. InsyaAllah tuan-tuan, satu huruf Nabi dah kata 10 manfaat, 10 ganjaran yang akan diberikan oleh Allah. Dan Nabi tak kata alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu, lam satu, mim satu. Jadi keberkatan dia, kata Nabi SAW, Al-Quran ini ialah yang didatangkan kepada kamu, jadikan ia tempat rujukan, kerana Al-Quran ini adalah hidangan daripada Allah. Maka kamu datangilah ia, sambutlah ia, selagi mana kamu ada kemampuan nak menyambut Al-Quran dalam kehidupan kamu. Maknanya sedang jemaah sekalian, kita akan berhenti. Bila akan berhenti? Bila inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ataupun kadang-kadang bila Allah katuk mulut kita kena stroke, waktu itu kita dah tak boleh baca Al-Quran. Cuba tuan-tuan tanya, orang yang kat dalam kubur tu nak bangkit tak untuk hidup balik kat dunia? Kita pun kata, Ustaz, dia dah mati. Tapi Allah kata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Aku dah mati, aku yakin Engkau ya Allah Tuhan aku nak bangun, aku nak bangkit. Semua orang kat kubur tuan-tuan yang tidak ada raudatan min riyadil jannah, semua nak duduk balik kat sini. Yang dah dapat sebagai satu taman syurga, confirm tak nak balik, sebab takut balik-balik besok kita kufur balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang mati itu dalam keadaan sesat, dalam keadaan kehidupan yang berantakan di alam kubur, Allah khabar dalam surah As-Sajadah, semua nak balik ke atas dunia ini. Jadi ini peranan dia, tuan-tuan, ambil Al-Quran dalam kehidupan
InsyaAllah ini peranan yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, nak rehat tubuh, nak sihat tubuh badan ni ialah Nabi SAW kata, dia kata apa? Inna hadzal Quran hablullah, talian, ikatan, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian, tuan-tuan nak cantik, tak payah pakai kuku putih tergilik-gilik punggung, tuan-tuan. Quran, kata Nabi SAW, wa nurul mubin. Nabi kata siapa pegang Quran, buka dia bercahaya. Tak payah kotak muka, tak payah pakai kuku putih. Yang kau sibuk dengan kuku putih buat apa? InsyaAllah air semayang itu adalah penyeri pada tubuh badan kita. Tuan-tuan tengok orang semayang dengan orang tak semayang. La yastawin. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Adakah orang yang beriman dengan orang yang fasik sama? Tak. Ni besok datang jumpa tuan-tuan, ada yang pakai songkok, dia datang semayang silap-silap. Ingat, dia dah kata Assalamualaikum walaupun tak mengucap syahadah. InsyaAllah saya makan dekat sebuah masjid, dia pakai songkok. Kau tengok dia datang besok. Ini yang jadi sidang jemaah sekalian. Jadi nak baik kita punya tubuh badan kita ini ialah dengan kita ambil Al-Quran, kerana dia adalah apa menjadikan tubuh badan kita bercahaya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai besok kita nak mati. Surah ni kan tiap-tiap malam baca Al-Mulk. Malam ni tak baca sebab nak bagi ruang pada orang balik baca. Kerana kata Nabi besok malaikat datang, siapakah kamu? Akulah suratul Mulk yang dibaca ketika hidup di dunia. Akulah surah ini, akulah Al-Quran yang dibaca oleh sipolan ben sipolan. Dan hari ini kita punya taburan ataupun kita punya katakan kerja di dunia akan kita dapat besok di yaumil akhirat. Ada besok apa kena? Oh, inilah joget ronggeng aku yang akan menyelamatkan aku. Inilah duit aku beri rasuah, aku makan rasuah. Inilah yang akan menyelamatkan aku di sana. Tak. Semua Allah kata amal kehidupan yang baik, cahaya dengan Al-Quran, dia akan menjadi penyelamat untuk kita hidup di dunia sampai dah di yaumil akhirat. Yang keempat, Nabi kata apa? Wasyifa. Inilah tuan-tuan penyembuh Al-Quran. Ibu-ibu jangan nampak cahaya dekat rumah itu kau katakan jin. Bukan bu, kadang-kadang kapal terbang lalu. Aku pernah bang, masa tu pagi kami nak tengok bola Barcelona lawan apa aku tak ingat. Tapi masa tu Barcelona kalah. Aku nak tengok bola dengan pelajar-pelajar aku. Sebab kita ada buat skrin besar. Ustaz, tolonglah Ustaz. Tension duduk kat mahat, kena mengaji. Jomlah tengok bola. Tiba-tiba sampai tengah jalan, Ustaz, isteri saya kemurungan. Isteri saya macam nampak ada satu gangguan dekat. Sebab itu lain kali rumah, kalau kau tak nak nampak cahaya, kau jangan taruh cermin kat atas. Kau tutup dengan batu. InsyaAllah budak aku pun boleh buat rumah dah sekarang. Boleh tutup dengan batu. Bila dia nampak tu, rupanya bayang-bayang tu adalah kapal terbang yang orang main, kapal terbang mainan. Dia kata jin. La ilaha illallah. Punya takut. Kemudian dekat rumah dia, dekat siling ni, akak tahu kalau malam-malam dia gerus macam ada orang tarik. Jadi kalau kita pun ini jin kata dia. Kami pun masuklah. Okey, mulakan dengan bacaan Yasin. Diam, tak bergerak. Sekali tengah, okey, dah baca Yasin, dah baca doa. Halo jin, baca. Kalau nak ngelak gangguan, tahassanna bihusni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku berkubu di hadapanku. Ini yang diajar kami di Darul Syifa, supaya kita berkubu di hadapanku, embus depan, embus kiri, embus belakang, embus kanan, embus bawah, embus atas. Last tarik nafas biar badan sihat. Tiba-tiba baca doa jin, berbunyi lagi kak. La ilaha illallah, kami azan pula. Diam kak. Sekali dia bunyi lagi sekali. Dia cakap, bang ada tangga tak? Aku nak naik kat siling. Ini mesti bukan jin. Rupanya biar awak tak. La ilaha illallah, tuan-tuan abang-abang sekalian. Biar awak hormat dengan azan. Biar awak hormat dengan mengaji. Tapi manusia lentang bukan ketika azan dan mengaji. Allahu Rabbi. Dapat itulah wasyifa'un nafi'. Jangan tertipu tuan-tuan. Jangan cari ilmu yang masuk bawa kelambu, hanyut kau besok.
Banyak kes dah. 2 bulan lepas pun kami macam mana operasi. Macam Ustaz tadi kata gay. Ingat hari ni macam-macam perkara kemungkaran berlaku dan sebagainya. Maka yang keempat ini adalah kita ambil perkara ini sebagai penyembuh kepada kita. Yang lain tu mungkin tak ada kaitan dengan jasmani, akan tetapi ingat Al-Quran adalah salah satu daripada hujah segala-galanya untuk sehat rohani, sehat jasmani. Jadi saya rasa tidak ada penggolongan lah tuan pengurusi selepas pada ini. Sebab dah pukul 10 lebih, tuan-tuan dah dapat makanan. Kami dengan cerita ada tempat lain untuk makan. Wallahualam. Tadi pun aku dah halang nasi sikit. Jadi insyaAllah saya mohon kemaafan kalau ada kesilapan. InsyaAllah tuan-tuan yang banyak membantu madrasah saya, alhamdulillah pada 10 sehingga 13 hari bulan sebelah ni, ayuh datang ke Universiti Sains Islam Malaysia kerana ada majlis perjumpaan hufaz sedunia di sana, yang mana saya juga salah seorang daripada AJK Permata Al-Quran Malaysia menjemput tuan-tuan datang, dan tuan-tuan tengok sendiri. Asyik tuan-tuan tengok, madrasah ini mereging budak, madrasah ini cikgunya merotan budak, madrasah ini ada lesbian, madrasah ini ustaznya sodom. Allah, tuan-tuan, daripada kau dengar benda yang negatif tu banyak, bukan aku kata tak ada, jom datang. Ni kami pun sekarang ni AJK sedang menyiasat sebuah maktafiz di Puncak Alam. Isap rokok kan. Jadi kalau anak kau nak isap rokok, masuk maktafiz kat Puncak Alam. Aku boleh bagi tahu. Oh, dia selambut isap weh. Aku cakap boleh ke? Boleh Ustaz. Mahat ni satu je mahat yang boleh. Ya Allah, setahu aku dalam enactment Jabatan Agama Islam tak ada mahat yang boleh isap rokok. Bawa handphone pun tak ada. Ini handphone boleh, apa boleh. Dan aku tak tengok dalam handphone dia ada hadis Nabi SAW. Yang ada, itulah ayuh angguk pikuk tu, mengangkuk ayun tu. Itu banyaklah dalam tu. Jadi sidang jemaah sekalian, jom datang ke Universiti Sains Islam Malaysia. Dan bagi siapa yang mengenali saya, informlah pada pelajar-pelajar kami ni, kerana kami AJK dalam bidang catering, dan makanan yang dimasak pada ketika itu untuk 5,000 pack yang kita akan masak selama 4 hari, dimasak sendiri oleh pelajar-pelajar maktafiz saya. Jadi inform datang, nanti kita ada di tingkat 2 tu, dekat Dewan Chancellor tu, kita ada sediakan makanan. Inform, nanti Ustaz boleh bawa dan kita raikan makanan di tempat tersebut. InsyaAllah kita ada kek jelly yang terkenal. Kita ada juga kek tapak kuda. Tapi malam ni kek tapak kuda minta maaf lah Ustaz Amin. Saya bagi hari lain lah. Ustaz Alun dekat sebelah kata dia. Jadi Ustaz suami ni jauh. Nak pergi pun kalau ada urusan kahwin. Jadi aku pula orang kata, Ustaz, urusan kahwin di Thailand ada? Boleh. InsyaAllah. Semua di Songkla, di Yala, di Patani, pengerusi dan Al-Fadil pengerusi, Ustaz yang menikah kawan sana, semua classmate aku di Pondok Dala dulu. Jadi mudah urusan yang diberikan. Balik jumpa Ustaz suami untuk masuk ke mahkamah. Itu sahaja. Kan? Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah berkati, dan mohon kemaafan sekiranya ada kesilapan, kelemahan daripada apa yang diberikan tajuk pada malam ni. Mungkin yang satu panel yang kita tak ada ialah doktor, yang mungkin lebih elok untuk memberikan pengajian ini, walaupun tidak kait dengan related dengan Al-Quran dan hadis. Akan tetapi kalau mereka dapat bersama dengan kita, kerana sains dan teknologi yang mereka belajar tentang sistem pemakanan adalah satu yang boleh mengubah kehidupan kita. Tolong bagi yang kencing manis, doktor pesan ke aku, jangan tak makan ubat kencing manis. Jangan kau carilah pokok-pokok apa bagi dan sebagainya. Nak makan pokok-pokok kayu tu sekarang, sebelum kena kencing manis. Dah kena kencing manis, ubat doktor itulah yang paling baik. Dah kena darah tinggi, ubat doktor itulah yang paling baik, dan sebagainya. Wallahualam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Asri di atas memberi penjelasan kepada kita untuk mengubah rohani kita yang kita dah lalai sebelum pada ini, untuk kita jaga. Ada panduan-panduan dia yang telah diterangkan kepada kita oleh Al-Fadhil tadi, dan Islam telah menunjukkan kepada kita. Dan Islam ni dia bukan kata menutup sampai akhir. Ada peluang untuk kita mengubah dalam kehidupan kita, sebagaimana yang Allah sebut dalam ayat Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini pada diri kita lah untuk kita nak mengubah. Jadi kesimpulan yang dapat kita nyatakan pada hari ini, bahawasanya
apa sahaja benda yang nak dimasukkan dalam mulut kita, pastikan itu adalah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita latihkanlah diri kita dengan amalan-amalan Islam. Duduklah dalam majlis ilmu. Hasan Basri rahimahullah taala pernah menyebut, sekiranya ada dari kalangan ahli keluarga kamu yang keras hati dia untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berlemah lembut dengan sama manusia, bawa dia duduk dalam majlis ilmu. Orang yang duduk dalam majlis ilmu akan mendapat doa daripada para malaikat. Dia akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan didatangkan nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sentiasalah kita mendampingi orang-orang yang baik, mendekati orang-orang yang baik. Moga-moga dengan kebaikan mereka akan terdorong kita untuk melakukan kebaikan. Dengan itu, maka kita akan mendapatlah kebaikan dalam kehidupan kita. Moga-moga juga pada hari akhirat nanti kita akan bersama dengan orang-orang yang baik dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi saya mewakili jawatan kuasa surah Rawdatul Firdaus mengucapkan ribuan terima kasih hingga kepada tuan panel kita Al-Fadhil Ustaz Sani dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Asri di atas perkongsian bersama kita pada malam ini. Dan kalau rasa tuan-tuan puan-puan masih lagi belum puas hati, boleh jumpa dengan pengurusi surah kelas untuk dia orang. Okey. Sudah akan ibu jari dah. Mungkin lepas ni akan dipanggil khas Ustaz. Ustaz dah tiap bulan. Bulan kat sini. Okay. Dan saya selaku moderator pada hari ini memohon ampun dan maaf dengan kata sekasar bahasa sepanjang saya mengendalikan program ini, dan mohon maaf atas kekurangan di atas pengendalian ini. Moga-moga di atas kita berada dalam majlis forum perdana pada ini akan mendapat keberkatan daripada Allah SWT dan diberi kebaikan kepada kita. Dan kita doalah kepada ahli-ahli Taman Korea ini, sekiranya mereka jauh daripada hidayah-Mu ya Allah, Engkau berilah hidayah kepada mereka untuk mereka dekat dengan rumah-Mu ya Allah. Sekiranya ahli Korea ini menghadapi masalah kesihatan badan, Engkau sembuhkanlah mereka ya Allah. Sekiranya ahli Korea ini menghadapi kesulitan dalam kehidupan mereka, Engkau sembuh atau senangkanlah kehidupan mereka, dan Engkau datangilah kepada mereka rahmat-Mu dengan keberkatan-Mu. Moga-moga nikmat yang Engkau anugerahkan kepada mereka dan kita semua akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati serta merahmati kita semua pada malam ini. Jadi saya sudahi dengan lafaz aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.